Okey, Assalamualaikum. Aha. Okey, minta maaf di atas sedikit kelewatan daripada yang kita janjikan. Sepatutnya kita akan live pada jam 3 tapi ada sedikit masalah teknikal. Kita terpaksa extend sedikit. Ha. Okey, Assalamualaikum. Salam Jumaat penghulu segala hari. Mulakan dengan bismillah, dengan senyuman, insya-Allah. Moga hari ini hari yang diberkati buat kita semua, insya-Allah. Okay, sebelum kita mulakan majlis ni, saya mohon sama-sama warganet sekalian, marilah kita sama-sama mulakan majlis kita dengan Al-Fatihah. Bismillah. Okay, mudah-mudahan majlis kita hari ini mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Okay, Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan hari ini untuk bersama-sama di ruangan borak-borak live di page Tanyalah Ustaz ini. Semoga nafas kita selalu bersyukur, semoga lisan kita selalu berzikir dan semoga semua gerak langkah kita ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah panjang lebar sikit saya berceloteh untuk hari ini ya. Okay, sementara kita menanti tetamu jemputan khas kita pada petang Jumaat yang berkah ini, saya nak bertanya khabar dulu. Okay, Assalamualaikum. Apa khabar followers kita? Minta maaf sekali lagi. Dengar tak suara saya? Jelas ke? Boleh ada yang boleh bagi feedback? Jelas tak suara? Okay, Alhamdulillah. Okay, sekali lagi petang ni saya bersama tetamu jemputan kita. Bila dengar je suara ni, pasti ramai followers kita yang mengenali beliau. Okay, saya tanya khabar dulu ya. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selama ni kita dengar lagu je kan. Tapi kali ni kita nak bertanya khabar. Kita nak berbual kan sesuatu yang dapat kita kongsikan bersama. InsyaAllah. So, petang ni kita akan bersama dengan yang berbahagia Datuk Nasruddin Ilyas atau lebih dikenali sebagai Datuk Nash Left-Handed. Terima kasih Datuk kerana sudi menjadi tetamu dan memenuhi ruangan kita pada petang ni. Pertamanya saya pun nak ucapkan banyak terima kasih kepada Puan Shah yang menjemput saya untuk live petang ni bersama dengan live page Shah ni Shah. Tanyalah Ustaz. Live page Tanyalah Ustaz. Tapi nak tanya Ustaz, tapi saya bukan Ustaz. Bukan. Saya baru nak start. Okay, page kita ni nama page kita ialah Tanyalah Ustaz. Dan kita nama page tu. Ya. Okay. Okay, boleh Datuk kongsikan sedikit yang terbaru ni. Datuk dekat mana sekarang ni? Saya ada di sekitar Kajang dan alhamdulillah lah insya-Allah perkembangan terbaru ni nampaknya kita semua, saya rasa saya tak ada apa banyak pun perkembangan, cumanya kita dapat merasai setiap insan pada ketika dan waktu ini dapat merasai dia punya sedikit dugaan daripada Allah SWT. Saya rasa sama je, semua orang akan merasai apa yang Allah duga kepada kita hingga ke saat ini. Jadi kalau kita nak ceritakan tentang apa yang kita lalui ini adalah satu titik sejarah bagi mereka yang hidup dalam zaman ini, dan inilah kita kena bersyukur kepada Allah kerana kita dapat merasa susah payah nikmat yang selama ini ramai di antara kita, termasuk diri saya, kadang-kadang kita abaikan nikmat yang Allah bagi pada kita selama ini, kita lupa. Dan sekarang ni
Allah kejutkan kita dengan apa ni sedikit. Sini ni nak cerita dia punya sedikit dia tu seolah-olahnya bagi saya ni sedikit dia tu ialah seperti sebesar zarah saja yang Allah hantar. Benda yang macam ni. Jadi kita dah rasa macam dah masalah sangat dah rasanya. Itu baru sedikit. Jadi saya rasa sama aja, semua orang dapat melalui dan dapat merasainya. Kalau zaman mak dan ayah kita ataupun nenek kita ataupun atuk kita ataupun orang yang terdahulu daripada ni, zaman kepayahan mereka adalah zaman perjuangan. Perjuangan mereka ini untuk nak membebaskan negara kita daripada penjajah. Ada di antara yang kita dengar, mereka-mereka ni yang kita dengar makan ubi kayu, makan pokok buah getah. Jadi banyak benda-benda yang ditanam sendiri, ubi dan sebagainya. Itu getir yang mereka-mereka ini semua lalui. Tapi zaman kita ni dengan keadaan makanan yang begitu mewah, dengan pasar raya yang tumbuh macam cendawan, apa saja yang kita nak makan kita boleh dapat. Kita boleh makan luar negara punya makanan pun boleh. Apa lagi dalam negara. Kita makanan yang kita tak pernah tengok pun kita boleh dapat dekat supermarket dan dekat mana-mana dalam sekarang. Makan bagi saya tak ada isu. Tetapi Allah hantarkan pula keadaannya begini. Jadi sedar tak sedar, kita kena muhasabah diri. Saya cerita pasal diri saya ni. Jadi kena muhasabah diri lah. Diri saya dan juga semua yang ada di Isya. Muhasabah diri, walaupun dalam keadaan yang begitu banyak, makanan yang tak putus-putus, walaupun dalam keadaan yang sekelilingnya ada, live ada, phone cantik-cantik, televisyen kita boleh tengok yang warna-warni. Orang boleh tengok macam mana putihnya saya dalam TV. Lepas tu macam itulah. Jadi semua nikmat yang Allah bagi, kemajuan yang Allah bagi, kita dapat rasai. Tetapi apabila kita dapat disentuh sedikit musibah yang macam ni, kita dah rasa kita dah seolah-olahnya macam hilang pedoman. Kita rasa macam seolah-olahnya kita ni Allah dah tak gerti nak buat apa. Jadi inilah dia perkembangan saya sekarang ni. Alhamdulillah. Ya, betul. Macam Datuk bagi tahu tadi betul di awal saya tak pandang yang lain. Saya tengok lihat diri saya sendiri. Di awal tahun mula-mula PKP ataupun berlakunya musibah ni memang kita rasanya rata-rata panik. Panik, tak tahu apa nak lakukan. Tapi bila semakin hari kita macam Datuk katalah bermuhasabah. Pasti ada hikmah dia. Pasti ada sesuatu yang kita boleh pelajari dengan apa yang tengah berlaku sekarang. Betul tak Datuk? Benar. Dan yang paling membimbangkan kita sekarang ni, yang paling membimbangkan seluruh rakyat sekarang ni, banyak doktor-doktor baru, doktor-doktor Facebook yang keluar bagai cendawan yang tumbuh di pagi hari. Dan kata-kata doktor tepi parit pun boleh cakap dia doktor, macam doktor lah. Yang duduk kat warung pun macam doktor. Yang banyaklah doktor sekarang. Kalau kita dapat tengok, oh ini tak boleh, itu tak boleh. Oh yang ini kena gini, yang ini kena macam ni, yang ni. Wah, jadinya bila kata bagi pihak yang berwajib bagi tahu keadaan macam ni, oh yang ni pula sangkal, yang ni tak boleh, tak betul. Jadi sebagai rakyat kita rasa lebih confused daripada confused. Jadi inilah dia corak penghidupan norma baru yang kita seharusnya lalui. Ya, banyak orang kata tambah lagi dengan media-media online yang sekarang ni terkini ni lagi macam-macam, sama ada kita nak bila yang positif atau negatif dia. Betul. Okay, saya nak tanya ni untuk borak-borak kita pada petang ni dekat page Tanyalah Ustaz, insyaAllah. Okay, mungkin disebabkan waktu yang banyak terluang dan aktiviti biasa yang agak terbatas, Datuk mula aktif dan banyak meluangkan masa dalam bidang kebajikan, keagamaan. Boleh Datuk ceritakan, kongsikan dengan kami aktiviti yang Datuk lakukan sekarang? Baik, pada ketika saat kita diduga oleh Allah SWT dengan penyakit COVID yang melanda di seluruh dunia, dan sekarang ni boleh dikatakan dalam negara kita pun saya boleh cakap lah, boleh dah masuk zon kritikal dah. Pasal apa saya cakap zon kritikal? Saya tak mengenali seluruh rakyat Malaysia. Mungkin kan sebab terlampau ramai, terlampau banyak berjuta, dan kita bukan berjumpa semua orang.
Tetapi saya nak menceritakan tentang perkembangan kawan-kawan yang dekat dengan saya. Jadi kita tidak dekat dengan saya. Kalau dulu pada awal, kita masih lagi, oh dia ni kena, kita tak kenal siapa dia kena. Oh dia ni masuk, kita tak kenal. Kan, jauh. Dia ni sian. Kita cuma dapat sian dan kita dapat doa. Tapi sekarang ini, kawan keliling saya sahaja yang kena satu family dengan anaknya, yang meninggalnya, yang bukan sikit, bukan seorang dua orang. Lebih daripada yang saya dapat maklumat pun, saya rasa lebih daripada 50 orang yang kawan keliling saya, yang saya dah tahu yang diorang ni kena COVID, dan yang saya dah tahu yang diorang ni ada berita yang diorang ni dah pun meninggalkan kita buat selamanya. Jadi bagi saya kalau 50 ke antara 50-60 orang tu dah cukup ramai dah. Lepas tu bila saya dengar pula dekat hospital dah tak ada tempat. Yang ni lepas tu yang dengar yang ni kan dah ICU. Itu belum masuk yang bab kena ICU, yang belum masuk lagi bab yang baru kena jangkitan. Belum masuk lagi cerita airborne, variant Delta dan sebagainya. Belum masuk lagi. Itu baru kita kena kenal ni. Yang kita dapat, yang kita dah kenal lah. Yang kena dapat, yang kena kita tahu. Sebut nama dia, ya ke? Allahu Akbar. Itu. Selama ni yang pada mereka awal dulu yang kita tahu melalui kaca TV, sekian angka dah meninggal. Sekian angka yang dah kena COVID. Sekian angka yang dalam kena pakai oksigen, pernafasan. Jadi sekarang ni, hospital di Shah Alam tempat saya duduk pun, saya rasa hospital tu pun dah penuh dah. Kalau dulu kita boleh agihkan yang sakit COVID, pergi di hospital Sungai Buloh. Dekat hospital Shah Alam tak ada. Sekarang ni kita tak tahu dah. Semua hospital you have to accept this. Maksudnya. Jadi kesian, the frontliner kita kesian. Dan saya dengar pun, itulah saya kata. Ini kita dengar sama ada sahih ataupun tidak, wallahu alam. Tapi apa yang kita dengar, apa yang netizen cerita, dekat tempat ambil vaksin pun, yang sukarelawan ambil vaksin pun dah kena berjangkit. Yang ada lebih daripada 100-200 orang yang dah kena jangkitan. Ini yang orang ada sukarelawan yang nak membantu memudahkan lagi perjalanan vaksin. Jadinya saya pun sebenarnya, ya Allah, saya tak tahulah apa dia punya sebenar musibah yang menangani benda ni macam mana, kaedah cara dan sebagainya. Tu saya confuse sebenarnya sebagai rakyat. Sebagai orang biasa, saya sangat confuse. Kalau dulu, masa mereka awal dulu, kita dapat lihat polis pun datang pakai loud hailer, pakai speaker kereta dia. Sila masuk dalam, dengar, tolong jangan ada orang marah, maki hamun dan sebagainya. Kau tak faham ke yang ada orang cakap gitu kan? Kita kena, jadi kesefahaman begitu tu kita tak dengar lah. Yang kita dengar orang meninggal pun yang kita tak kenal. Yang kita dengar orang sakit pun yang kita tak kenal. Tapi sekarang ni, saya rasa, saya lah. Yang keliling saya ni pun, subhanallah, macam dah tak heran dah penyakit ni. Oh ya ke? Alamak, kalau boleh kena muhasabah lagi lah, kena ingatkan Allah. Sebab yang datang tu pun daripada Allah kan, yang mengangkat ni pun daripada Allah. Itu je lah kita boleh cakap. Tapi kita kenal dia orang ni. Dulu sebelum vaksin, kalau Syah boleh tengok, sebelum dia orang ni vaksin ni belum ambil lagi, semuanya orang tua-tua. Semuanya orang tua-tua. Kalau tengok ini ada sangkut paut dengan kecil manis, umur 60 tahun, umur 70 tahun, umur sekian. Kalau dulu peringkat awal. Sekarang ni umur 20 tahun pun dah kena, dah mati. Umur 25 tahun pun dah meninggal dunia. Jadi yang dah ambil vaksin tu senampaknya orang tu dah tak nampak pula, dah kurang pula. Saya rasa dia punya percentage of orang yang lebih 60 tahun ni pula, yang muda-muda pula yang dah meninggal. Muda-muda ni pula yang sangkut banyak pula sekarang. Jadi saya confused sebenarnya. Saya tak tahulah sebenarnya macam mana. Adakah yang dulu tu, alhamdulillah saya rasanya memang saya dapat sedikit kefahaman dan sedikit keyakinan yang dah ambil vaksin 2 dos dulu tu, mungkin diorang ni pun dah tak masuk hospital lagi lah. Sebab yang tua-tua ni semua dah jalan, dah ambil dulu kan. Mungkin wallahu alam. Jadi saya pun saya tertanya-tanya pada diri saya sendirilah. Yang dapat masuk sekarang ni, orang kata yang imunisasi dia, immune system body dia sangat kuat. Dia punya tenaga dia muda, lebih kuat daripada orang tua kan. Tetapi dia orang ni pula yang ramai memenuhi ruang-ruang hospital. Jadi saya pun jadi wallahu alam lah, saya pun tak tahulah
Lepas tu bila kata ambil vaksin pula, dah ini cerita pula vaksin ni ada ini, ada itu, ada macam-macam. Kita tak boleh vaksin, tak halal. Apa. Wah Allah. Macam-macam. Nanti kan bagi pakar-pakar alim-alim ulama, pakar-pakar ulama ni semua sekali mengatakan kita kena apa ni apa tu rujuk kan, kata benda ni memang betul kena ambil sebab apa ini adalah merupakan satu amanah ataupun satu ketaatan yang diperintahkan dalam agama kita pun, kita kena taat, kita kena benda banyak yang orang separuh sebahagian begini, yang begini. Jadi yang kawan-kawan saya doktor ramai pun dia kata don't listen to all this nonsense lah, dia kata. Jadinya kita sebenarnya confused. Ini saya cerita diri saya lah. Saya confused sebenarnya. Jadi terlalu banyak Facebook ni pun ataupun anything lah, WhatsApp ke Facebook ke whatever, memang dia merosakkan cara pemikiran kita lah. Nanti ada pula yang orang dah lalas kata suka tingkau lah, kau nak ambil kau tak nak ambil kau punya pasal. Dah macam gitu pula, so very very confusing. Saya pun tak tahu lah, cuma kita sekarang ni kena muhasabah diri lah. Kita ada Allah, yang pastinya Allah adalah maha segala-galanya, Allah yang maha berkuasa, makhluk langsung tak ada kuasa. Itu je. Tapi dalam keadaan yang sama, kita kena usaha. Ini pun saranan daripada Allah dan juga ini pun saranan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabda dia. Jadi kita kena usahalah. Jangan kita dah tahu kat situ ada musibah, dekat situ ada penyakit, kita datang pula hantar diri. Kan kita kenalah kena kuarantin diri. Zaman Rasulullah dulu, masa zaman sakit ta'un dulu, itu pun Rasulullah pun dah suruh kuarantin diri lah. Ini zaman Rasulullah dulu, zaman sahabat-sahabat dulu dah ada benda ni. Maknanya kuarantin tu wajib. Jadi masa tu kita tak tahulah kaedah ubat apa yang ada pada kita kan. Macam sekarang ni macam-macam lah, kita dah ada ubat itu, dah ubat ini, ada ubat yang boleh sembuh katanya tak boleh pakai pula, yang ada ni, ya Allah. Jadi so confusing. Itu sebab saya kata tadi banyak doktor-doktor timbul pada ketika ini. Betul. Jadi yang ni tak boleh, yang ni tak boleh. Lepas tu kan makan yang herbs lah, yang makan cengkeh lah, makan anything. Minum air itulah, minum air inilah, apa. Benda tu bagus usaha. Mungkin orang yang dah usaha ni dia dah dapat dan dah baik. Alhamdulillah. Jadi kita jangan mempengaruhi benda yang menyilapkan orang. Orang rasa macam apa yang aku nak buat ni selama ni? Macam mana sebenarnya kaedah dia ni? Nak jumpa personal doktor, mungkin kita tak ada kaitan dengan, tak ada saudara mara dengan doktor. Nak jumpa personally doktor, duduk kampung-kampung, duduk jauh-jauh, doktor pun tak pernah tengok. Jadi macam mana? Jadi benda-benda yang macam ni kita kena fikir, kita kena tahu. Dan rintihan rakyat tu memang nampak sangat ketara lah. Jadi yang sebenarnya yang menyebabkan benda ni lagi kelang kabut, lagi apa ni, macam saya cakap tadi lah, banyak sangat input yang Syah, kalau orang cakap benda ni elok, dia akan jadi elok. Mempengaruhi walaupun benda tu tak elok. Contohnya lah, sebab semua orang dah kata elok ni, padahal benda tu tak elok, dah jadi elok pula. Tunggulah nanti kan bila pula musibah yang lain datang pula. Kalau benda yang tak elok pun, yang elok pun dia kata tak elok, benda tu akan jadi tak elok lah. Orang sebab mempengaruhi minda masyarakat. Jadi bagi saya Facebook ni sangat bahaya lah. Yalah, macam kata apa yang kita lafazkan, yang kata-kata yang keluar daripada ni adalah doa, betul tak Datuk? Jadi cukup 40 kali orang kata, maka jadilah dia. Subhanallah. Itulah dia. Macam saya ingat lagi satu peringkat awal dulu, Ini saya cerita pasal diri saya jugalah kan. Ini ramai jugalah. Marah, surau masjid tak buka dan sebagainya, apa semua sekali. Tapi pada ketika saat bila dah dibenarkan masuk, jemaah yang sama juga. Jemaah yang itu juga. Saya pada ketika itu saya agakkan, ini mestilah sembahyang subuh ni mesti macam sembahyang Jumaat lah ni. Orang kita berdua-dua yang tunggu apa semua sekali kan. Kita mengharapkan begitu juga. Pun sama juga masa PKP awal dulu. Orang duk bising, masjid tutup, surau tutup, ini netizen ini apa, ini macam-macam lah. Itu fatwa-fatwa tu keluar timbul macam.
Macam dahsyat sangat yang ustaz-ustaz keluar, bukan ustaz yang ada qualified. Ustaz tumbuh cendawan ni. Cendawan Ini subuh marah. aja ya. Yang ini marah. Jadi saya kata, ya Allah, alhamdulillah lah. Mungkinlah kita ni dah dapat inilah dia kesedaran. Kalau saya ingat lagi, masa tu khutbah dekat rumah hari raya, masing-masing keluarlah Facebook keluar yang ada khutbah pegang cangkul, yang ada khutbah pegang apa jadi pegang kan. Masa tu kan. Pegang mop pun ada, apa dia Allah pun nak jadi, tak tahulah. Lepas tu saya rasa ini lepas ni insya-Allah ni dah boleh masuk masjid, alhamdulillah, sujud syukur, kita berdoa pada Allah kalau boleh dekat masjid ni kita dah boleh semayang, alhamdulillah. Saya mengagakkan Tok Sah kata semayang waktu lain lah, semayang subuh je. Saya agakkan mesti penuh macam semayang Jumaat. Tak ada juga. Yang ada kalau pergi semayang subuh, itulah dia. Kalau ada 4 baris, 4 baris, 3 baris, 3 baris lah. Orang yang sama. Tapi bila kita dengar dalam Facebook, marahnya dahsyat. Jadi kena muhasabah diri lah. Bagi saya, kita kena lihat benda yang positif. Kan? Kita dapat bentukkan diri kita. Kita kena usahakan. Kata orang tu, usaha dakwah kita sendiri kepada keluarga terdekat. Kita belajar. Kalau dulu-dulu kita tak pernah jadi imam dengan keluarga kita, kita kena belajar jadi imam dalam keluarga kita. Kalau dulu kita tak pernah baca Quran dalam rumah, kita kena baca Quran dalam rumah. Kalau gitu kita tak pernah sebut ajar anak kita pun alif, ba, ta, tak pernah katakan. Masa inilah kita kena jinak-jinakkan anak kita dengan huruf-huruf Al-Quran. Jadi inilah dia yang banyak sebenarnya pelajaran. Kalau orang zaman dulu dia nak ceritakan, dulu atuk dulu gini, atuk dulu makan cabut ubi kayu, atuk makan ikan puyuh, atuk kena ini atuk semua macam itulah kalau dulu kan. Sekarang zaman kita ni, besok kita cerita pula dengan generasi yang akan datang. Dulu COVID gini, COVID gitu, COVID gini kan. Dulu tak boleh. Macam itulah. Dia berulang balik cerita yang diceritakan. Dia akan jadi sejarah untuk 10 tahun akan datang. Apa yang kita lalui ini akan jadikan sejarah sebenarnya, betul tak? Jadi bila macam tadi yang saya tanya Datuk, bila terlalu banyak masa terluang ni, Datuk banyak orang kata ke arah keagamaan. Okey, boleh Datuk komen sikit dekat situ. Apa aktiviti-aktiviti macam mana? Jadi mungkin boleh dijadikan juga pandangan ataupun idea untuk followers kita kat luar sana. Jadi dalam tempoh orang kata COVID ni kan, apa yang diorang boleh lakukan nanti? Macam yang saya cakap awal tadi, kita kena belajar. Belajar ni sebab belajar dari segi bab dunia kita dah tak boleh dah. Kan? Bukan tak boleh belajar bab dunia, maknanya dekat sekolah dah tak boleh pergi sekolah dah tutup. Cikgu pun nak mengajar pun online. Kan? Anak murid pun kena online. Universiti pun kena online. Tapi takkanlah online tu 24 jam. Kan? Takkanlah online tu sampai makan masa berjam-jam online. Kalau dah tutup, kalau handphone pun kalau tak charge pun online pun dia akan mati juga handphone ni. Ataupun tablet komputer ke whatever kan, benda tu dia kena pasang wire, dia kena tu, kalau terlalu lama kan meletup pula, panas. Jadi maknanya ada ruang di rumah untuk kita baiki diri kita. Hanya cara Nabi saja yang kita dapat kejayaan. Selain daripada usaha bukan cara Nabi, demi Allah tak dapat kejayaan. Jadi apa yang saya buat dalam ketika ini, kita cubalah muhasabah diri kita. Kita belajar sedikit. Kalau dulu kita tak fasih baca Al-Quran, kita belajar. Dalam keadaan tak fasih, tetapi kita dapat merangkak baca, itu pun dah dapat satu manfaat, menaikkan lagi. Kata orang tu, level tambah nilai kita sebagai seorang Islam. Ini saya cerita orang yang tak boleh baca. Tapi orang yang boleh baca tapi dia jarang baca pun dapat melancarkan balik semula dengan pembetulan tajwid, dengan pembetulan dia punya makhraj huruf dia. Kan indah. Jadi apa yang kita kena perlu buat dalam keadaan yang begini kan? Kerana kita kena ingat kan, hidup di dunia ini hanyalah tumpangan
buat sementara waktu je. Kita menumpang saja. Transit. Kita transit kat dunia ni. Kita lahir dulu daripada perut ibu kita dan kita keluar, kita transit sekejap. Kalau kita nak ceritakan waktu akhirat dengan waktu di dunia ni, kita ni hanya berapa jam saja duduk dalam dunia ni. Kalau nak dibandingkan dengan waktu akhirat. Jadi kalau 2 jam setengah ke, 3 jam ke, 1 jam setengah ke dalam dunia ni, apa pengisian kita yang kita nak pergi ke akhirat besok yang kekal buat selama-lamanya. Jadi kat sinilah kita kena sedikit selongkar kebaikan yang kita kena buat. Kita kena dekatkan diri kita dengan Allah. Kita kena buat cara usaha sahabat-sahabat baginda pada masa selepas wafatnya Rasulullah. Dan kita juga kena tahu belajar, kita kena baca taklim dekat rumah bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam manakah dia mengingatkan umatnya, macam mana perjuangan dia untuk nak kita beruntung sebab Nabi kita Nabi Muhammad. Kenapa kita tak dengar suara. Kejap Datuk. Ada masalah suara. Nampaknya kita tak dengar ya suara Datuk. dengar? Okey, baik. Okey, kenapa saya kata kita ni semua beruntung dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad? Kerana umat Nabi Muhammad hanya daripada syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang berdoa kepada Allah Taala dan berdoa kepada Allah Taala supaya umat semua ni akan dimasukkan ke dalam syurga. Itu yang pertama. Dan umat Nabi Muhammad sahaja yang dibenarkan mendahului masuk syurga daripada umat-umat Nabi-Nabi lain. Jadi beruntung tak kita? Dan bagaimana pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha diiringi oleh malaikat Jibril, sehingga kan dia itu adalah manusia biasa macam kita. Nabi Muhammad ni, dia bukan pergi menghadap Allah, bukan pergi melalui roh, melalui mimpi ataupun melalui bukan. Dia datang, dia dijemput, dia naik bersama dengan diiringi oleh Jibril alaihissalam, dan juga dia naiki kenderaan yang dinamakan Buraq ini. Kemudiannya tiba sampai ke satu level, langit pertama, jumpa langit kedua, langit ketiga, langit ketujuh. Sampailah tiba satu level, malaikat Jibril alaihissalam berkatakan, ya Rasulullah, kan, aku hanya sampai setakat ini saja. Aku tak boleh lagi. Kalau selangkah lagi aku ni, nescaya terbakarlah aku. Tapi Allah izinkan Nabi Muhammad untuk datang bertemu dengan Allah dengan keadaan jasad yang macam kita ni. Lepas tu mendapatkan pula perintah daripada Allah SWT direct untuk kita menunaikan solat 5 waktu. Kita tahu saya bukan ustaz nak menceritakan daripada 50 turun sampai 5. Kita ambil shortcut, kita kata 5 waktu kita dapat ketetapan 5 waktu. You see? 5 waktu yang kita dapat sekarang ni ialah hasil daripada perjumpaan Rasulullah SAW dengan ya Rabb, dengan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Dan diperintahkan kita untuk menunaikan solat. Itu sebab solat ni dinamakan adalah tiang kepada agama kita. Tiang ni kalau runtuh satu tiang, rumah sengit. Tak sah kata 2 tiang. Satu tiang saja tak berani orang nak duduk dekat ujung yang tak ada tiang ni. Contohnya kan. Jadi kita kena ada sifat, ini adalah hak kita. Jadi bila kita ada sifat agama ni hak kita, kalau orang cuba nak mempermainkan agama kita, kalau orang yang cuba kata orang tu mengambil ringan tentang agama kita, kita rasa tertekan, kita rasa ya Allah kenapa macam ini kan, sedangkan ini adalah merupakan tiang agama kita. Ini adalah merupakan kita punya nadi dalam perjuangan Islam kita. Itu sebab bila kata solat ni, kalau tak boleh solat berdiri, kan, kalau ada masalah, dibenarkan solat duduk.
Kalau duduk pun tak boleh, dibenarkan solat bersila. Kalau itu pun tak boleh, kalau terbaring saja, dibenarkan kita untuk solat dengan cara baring. Ambil wudu, tak ada air, boleh tayamum. Tayamum maknanya tidak ada sebab kenapa tak boleh buat, sebab dalam dunia ni tanah keliling kita. Kalau air kemarau tu air tak ada, mungkinlah air tak ada, tapi tanah. Nampak tak alternatif yang Allah bagi kepada kita? Tanah, takkan kita duduk atas angin pula, kita duduk atas tanah. Tanah adalah sebahagian daripada sifat untuk kita dapat buatkan, usahakan tayamum. Sekiranya dah tak gerak satu badan, tak gerak, hanya gerak dengan mata sahaja, itu pun disarankan kita untuk menunaikan solat 5 waktu. Maknanya penting tak 5 waktu ni? Penting tak? Sangat penting. Jadi rugilah bagi orang yang tinggal. Kalau orang yang meninggalkan solat, berarti dia itu tidak mencintai Rasulullah dan tidak mencintai tanggungjawab dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita cuba cerita bab solat saja. Begitu juga dengan Rasulullah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengikuti sunnahku dan mengerjakan sunnahku, maknanya orang itu mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, dia itu adalah orang yang akan masuk syurga bersama-samaku. Halo Syah? Ya, ada. Halo Syah, dengar? Dengar. Khusyuk, jadinya, khusyuk saya dengar. Okey, silakan. tak, ini apa yang kita belajar, apa yang kita tahu. Dan seharusnya kita umat Islam, kita kena tahu benda ni. Kalau tak tahu, kita kena tanya, cari ustaz. Jangan belajar sendiri. Kalau kita belajar sendiri kan kita jadi ulama pula, kita dah jadi fatwa sendiri. Kita kena bergurulah. Jadi kita kena masuk, kita kena ada majlis taklim, kita kena beli kitab-kitab sirah, kita kena baca macam mana perjuangan Rasulullah, macam mana kita sebenarnya kalau kita hidup dalam rumah tangga kita ikut cara Nabi, yang benar, maknanya yang betul, maknanya dengan cara yang diajarkan ataupun dengan cara yang macam mana Nabi buat, insya-Allah rumah tangga akan bercahaya dengan malaikat datang turun. Kalau kita buat taklim dekat rumah, kita baca dengan anak-anak, nescaya Allah perintahkan setiap malaikat, tidak ada ruang malaikat di antara malaikat sehingga ke langit ke-7, sehingga ke Sidratul Muntaha. Maknanya sehingga ke langit ke-7. Tidak ada putus, berbondong-bondong malaikat datang masuk ke rumah kita bersama-sama meraihkan majlis taklim. Barang siapa yang buat majlis taklim dekat rumah, maka nama dia disebut oleh malaikat kepada Allah SWT. Bukan hanya nama dia saja, nama mak dan ayah dia sekali disebut. InsyaAllah. Ini hadis. Jadi ini memang benar. Jadi itu sebab bila Rasulullah turun daripada Sidratul Muntaha, orang yang boleh dikatakan taat dan percaya hanya sahabat Abu Bakar Siddiq saja. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu adalah benar, semata-mata benar. Dan dia yakin yang datang ini ialah daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak ada syak dan sanksi lagi dah. Keluar saja satu perkataan daripada Nabi, itulah dia benda yang nyata, benda yang benar, benda yang yakin. Barulah iman kita tebal, barulah iman kita betul, barulah kita dapat rasa. Jadi pada dalam keadaan yang macam ini, kita nak kena usahakan dekat rumah. Kita kena buat taklim setiap waktu. Saya rasa ada setiap waktu baca sirah Nabi sikit. Jadi kita dapat memahami. Apabila kita baca, mula-mula kita macam baca buku cerita lah. Baca buku cerita, sikit-sikit cerita dengan anak, kan, apa semua sekali. Benda tu semua komplit dalam tu. Dah habis okey. 5 minit je. Lebih-lebih lagi, mak ayah sekarang pun work from home. Jadi tak ada sebab kenapa kita tak boleh imarahkan ibadah kita dalam rumah tangga kita sendiri. Tak ada sebab sebenarnya. Tak ada sebab. Jadi kalau kita dapat lihat,
Kalau kita dapat lihat indahnya Islam ini, Islam mengajar setiap sudut, Islam mengajar every angle, tidak ada ruang satu pun angle yang menyulitkan kita. You nak cerita pasal apa? You nak cerita pasal makan. Islam suruh you makan cara Nabi. Macam mana cara Nabi? Baca bismillah, baca doa makan, apa semua sekali ni. Dan ada kaedahnya makan yang keracunan Allah Taala elakkan. Benda-benda yang macam ni. Nak cerita apa? Pasal tidur, ada doa tidur. Nak cerita masuk jamban, masuk tandas kecil, ada doanya. Cara tidur Nabi pun ada fadilat. Dan setiap yang kita buat sudut ni, setiap nak keluar rumah ada doa dia. Banyak sebenarnya kalau kita nak belajar. Jadi tulislah sikit-sikit. Sementara 2 tahun PKP ni, apa yang kita dapat tambah nilai tentang Islam yang ada pada diri kita? 2 tahun kita kat rumah, 2 tahun. Tak kita makan, minum. Kita tengok TikTok, orang ni kurus, lepas makan, minum, dia gemuk. Kan? Takkan kita nak makan, minum. Tapi cuba kita tanya diri kita sendiri. 2 tahun lebih ni, dekat nak 3 tahun, kita dah di PKP kan, apa nilai dan tambah nilai kita tentang agama kita? Kena tanya diri. Jadi sekurang-kurangnya kita dah dapat tak? Dah habis tak dalam masa 2 tahun PKP ni? Kita dah habis tak kita punya khatam Quran? Hari raya dah 2 kali dah. Hari raya yang kita tak dapat dah masuk dalam hari raya haji dengan tu dah 4 kali raya dah. Hari raya dulu kita habis tak kita punya solat tarawih kita? Kena tanya dirilah, kena tanya sendiri. Jadi kalau tak ada, maka sia-sialah yang Allah bagi kita sedikit musibah ni, yang Allah sentuh kita sedikit ni, yang 2 tahun, yang setahun lebih lepas tu, macam ya Allah sia-sianya aku. Tapi that is never been too late. Jadi tak ada perkara yang lambat. Dalam agama Islam tak ada masalah lambat. Start hari ni pun boleh. Maknanya start hari ni pun boleh. Mulalah buka Quran, mulalah peluk-peluk anak, sayang-sayang anak, cium-cium anak. Okey, hari ni ayah rasa best sangat lah hari ni. Jom kita buka dam. Ayah rasa bersalah tau, ayah tak ajar awak alif bata. Ayah si ajar awak ABC je, ABC awak dah pandai. Jom kita belajar alif bata sikit. Alif bata ni sebenarnya ada dalam mukadam. Alif bata ni sebenarnya ada dalam Al-Quran. Kita cari kalau anak-anak kita ni ataupun anak-anak kita lelaki dan perempuan ni sebagai sahabat kita dalam rumah. Jadi kita nak menceritakan tentang ayah dah bertobat lah, ayah rasa. Kalau ini perkataan yang keluar timbul daripada seorang bapa atau seorang ibu, nescaya anak tu akan menangis. Anak tu akan kasih insaf. Anak tu akan peluk ayahnya. This is what I'm waiting for. Saya yakin sangat-sangat. Tapi kadang-kadang ayah segan, ayah malu. Mak segan, mak malu. Selama ni tak sentuh, selama ni tak ada apa. Nak tanya dah semayang ke belum pun mungkin ada yang tak tanya. Saya tak kata semua lah, tapi I'm talking about the majority. Dia kata dia di keseluruhan. Seluruhnya ada di antara mereka begitu mungkin. Jangan salah anggap saya pula. Jangan kata, oi main tuduh je kan. Baik, saya pun tak macam tu. Ni saya cerita dulu saya macam tu. Saya macam tu dulu. Saya kata saya tak ada fikirkan. Mak bapak saya dulu kalau tak semayang kena rotan tau. Rumah saya dulu banjir, saya tidur, ayah arwah bapak saya kejut. Nas, bangun subuh ni, bangun. Ni banjir ni. Dalam katil tu, atas katil saya tidur atas air. Dalam rumah saya air. Ni honestly saya cerita benar, cerita betul. Kejut, tak bangun. Ya, tak dititik. Kejap lagi ayah saya datang. Air banjir tu satu baldi je, simbahnya saya. Okay, ya Allah. Saya tak payah nak pergi ambil air kat kolah, tak payah. Dulu kita pakai kolah, tak ada shower. Air kat situ juga dia ambil, dia hinjut saya atas katil, terkejut saya. Itu ayah saya dulu. Orang dulu-dulu. Ya, tapi itulah orang dulu tu lah yang hasil dia sebegini. Betul tak Datuk? Betul, tu sebab sekarang ni kan kita mulalah kadang-kadang betul saya rasa ini kenyataan. Ada di antara mak dan ada di antara ayah yang malu.
nak menceritakan. Ataupun ada di antara mereka yang tak boleh membaca pun, malu. Tapi kalau anak dah berhantar sekolah, anak dah membaca, anak dah boleh, kan? So ajak anak belajar. Ajak anak, ajar ayah boleh tak? Ayah ni, alah, ayah sedih lah, ayah tak dapat. Anak pun ya Allah, anak will hug you, anak akan peluk you, anak akan cium you. Kerana mak bapak dah berubah, nak belajar. Untuk dalam keadaan musibah ni, nak belajar taklim dalam rumah. Benda-benda macam ni. Kalau tak tahu sangat lah, tak tahu pun, anak pun tak tahu, Google lah. Kalau Google cerita-cerita lain boleh, ni Google Alif Bata kat dalam Google kan ada. Dengan suara lagi ada. Betul. Jadi tak ada sebab dan tak ada masalah untuk kita nak menerima ilmu Quran ini. Jadi yang pentingnya, hendaklah kita jinakkan diri kita. Saya cakap, setiap orang Islam, kalau sekiranya dia buat sesuatu benda yang dia rasa tak ada masalah lah. Contohnya kan, tak ada hal lah ni. Aku buat ini pun tak ada benda, aku gini juga. Maknanya hidayat belum tiba pada dia. Tetapi kalau dia nak buat sesuatu benda, janganlah. Ya Allah, aku nak kena fikir 10 kali, jangan buat. Jangan. Aku nak minum, jangan. Aku nak, janganlah ya Allah. Ada sebut Allah tu pun cukup lah. Itu Allah bagi hidayat pada dia. Jadi kalau kita tak sebut nama Allah setiap hari, you don't expect that Allah nak memikirkan pasal kita. Nak melihat kita, ya. Nak melihat kita. Jadi janganlah. Itu saya punya pandangan saya lah. Alhamdulillah, banyak betul kata perkongsian kita pada petang ni. Alhamdulillah, itu dia dengan izin Allah. Apa pun sekalinya, semua dengan izin Allah. Walaupun tadi di awal kita agak susah juga ya Datuk untuk masuk ke live ni, tapi dengan izin Allah, dengan perkongsian ilmu yang banyak sangat bagi saya, alhamdulillah sebenarnya. Yang boleh kita kongsikan. Saya mengharapkan view kita adalah, saya pun dah rindu dengan dia orang ni. Berapa ramai view yang tengok ni? Kalau kat sini dalam saya berapa nanti kita tengok. Ini akan maklumkan pada saya. Okay. Tapi saya sangat tertarik yang Datuk kata. Okay, sebenarnya kita kena tengok diri kita. Kita jangan terlalu memikirkan yang luar. Orang kata, okay, tengok je daripada tahun lepas, ini adalah tahun kedua kita dalam PKP ni. Apa perkembangan yang untuk diri kita, betul tak? Kita asyik dengan menanya orang, menuduh ataupun menyalahkan pihak lain. Sehingga kan kita lupa melihat diri kita ni yang daripada tahun lepas hingga ke tahun ni masih tahap yang sama dengan perubahan. Betul tak? Ya. Sebenarnya macam saya cakap tadi lah, bila kita bercerita ni, kadang-kadang kita cerita benda yang berulang. Kadang-kadang kita cerita benda yang sama, kan? Yang paling pentingnya, Allah sentuhkan kita sedikit ni untuk kita muhasabah diri dan pasti ada hikmah di sebalik kejadian ini. Kan? Maknanya kan, hikmahnya apa? Antaranya, kita selama ni kita longgar. Kan? Kita buatlah. Kita buat kerja lah. Selama ni ya Allah aku lupa kau, ya Allah ampunkanlah. Dah cakap minta ampun dengan Allah pun dah ada dah. Kalau selagi tak ingat Allah, selagi kita kaya ni pun kerana aku dapat projek ni, aku usaha sendiri, itu silap lah. Kan? Aku dapat makan ni, aku dapat ambil makan nasi masuk atas mulut aku ni kerana aku dengan sendirinya aku kuat lagi. Itu silap lah. Kita kena ingat, Allah maha berkuasa segala-galanya. Makhluk langsung tak ada kuasa. Dalam hutan, daun kering yang dalam hutan tu ke dalam pokok rumah kita ke mana-mana, daun kering tu, dah kering, dah mati daun tu. Kalau Allah tak izinkan daun tu gugur ke bumi, pasti wajib tidak akan gugur. Jadi, ya, betul. Kalau di pasir lautan itu, pasir yang di bawah lautan tu, kalau pasir itu Allah tak izinkan dia bergerak, kalau Allah tak izinkan pasir itu bercantum, bergerak, pasti pasir itu tidak akan bergerak. Ya, segalanya akan jadi dengan izin dia, ya Datuk. Jadi itu yang saya nak ulangkan balik semula. Dalam universe ni, dalam dunia ni, dalam apa ni, Allah maha segala-galanya.
Tak ada selain daripada Allah yang lebih berkuasa. Makhluk langsung tak ada kuasa. Okey Datuk, okey saya nak tanya sedikit. Kan sekarang ni banyak kata kebelakangan ni isu rumah tangga bergaduh. Lepas tu ada yang bunuh diri. Jadi apa komen Datuk dekat yalah kita tahu bila orang dalam keadaan tertekan apa macam-macam orang boleh lakukan kata yang tidak waras, tindakan yang tidak waras yang orang akan lakukan. Jadi apa yang kita boleh kongsikan ataupun dengan orang-orang yang sebegini dalam keadaan sebegini? Apa pun Syah, apa pun kita kena berbalik kepada asal kita. Apa pun kita kena buka singkap sirah Rasulullah. Apa pun kita kena tengok tentang Islam kita. Ini dia punya punca dia yang utama sekali. Punca dia. Kalau kita nak singkapkan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sirah sahabat-sahabat baginda, diorang ni tidak ada pakaian yang cantik. Tidak ada apa pun yang nak dibanggakan. Sayyidatina Aisyah ada kurma 2 saja. Dia baru nak buka puasa pula tu. Baru nak buka puasa ada hamba Allah datang ketuk. Kan? Assalamualaikum, saya tak makan dah berapa hari. Kan apa semua sekali. Ini kurma tinggal 2 biji je ni. Kan? Nak menunggu Rasulullah balik nak makan kurma ni. Nak menunggu. Kalau kita cerita kurma, ya Allah. Kurma sahaja tau. Tak ada kambing, tak ada apa ikan bilis. Apa pun tak ada, yang ada kurma saja nak kenyangkan diri. Susu pun tak ada, apa pun tak ada. Itu saja. Tapi hamba Allah datang nak minta makanan. Kurma tu dia bagi. Dan dia lapar. Dia tak ada pun goyang. Iman dia tetap tebal. Bila Rasulullah balik, kan? Macam mana makanan kita ada lagi dah? Ya Rasulullah, ada kurma 2 biji tadi, tapi saya dah bagikan kepada hamba Allah. Nabi, alhamdulillah, tak apa, tak ada masalah. Benda macam tu. Jadi kita nak singkapkan benda yang macam ni. Nanti orang cakap, yelah mungkinlah itu dulu zaman Rasulullah. Ini kita sekarang ni ada banyak makanan. Ada juga mungkin orang yang cakap begitu kan. Tetapi kita kena singkap pengorbanan. Apa jati diri pengorbanan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kena ingat, kalau makanan yang ada depan mata kita pun, tapi kalau Allah tak izinkan nak masuk dalam perut kita, kita tak dapat masuk. Betul. Kita tak dapat rasa nikmat. Itu bukan hak kita. Allah tak izinkan kita makan, kita tak dapat. Letaklah gajah seekor depan mata pun kalau gajah boleh makan. Letaklah lembu, kambing, unta depan kita, tapi kalau boleh tu boleh makan. Tapi kalau Allah tak izinkan kita makan, nescaya satu titik tu pun kita tak dapat nak masuk dalam perut kita. Nampak tak? Jadi inilah dia kata orang tu iman kena tambah. Jadi saya lihat berita kita dapat dengar yang ada yang bunuh diri dan sebagainya. Ya Allah, subhanallah, na'udzubillah min zalik. Janganlah kerana kalau dalam dunia ni kita dah derita, di akhirat deritanya kekal. Di dunia ni dulu kita dah rasa indah. Lahir kita sedap, pergi sekolah, makan, minum, kawan-kawan ada. Bila tiba dah ada masa dugaan, dah masa gini, kita pergi bunuh diri pula. Hanya seketika dekat awal saja kita hidup, kita rasa hebat, rasa best, kata, oh ya Allah ada kawan, ada boleh tengok TV, boleh makan, boleh minum, boleh kenyang, boleh rasa apa. Sekejap tu je. Lepas itu, derita yang kita lalui dan derita yang kita buat sendiri akan kekal hingga ke akhirat besok. Bayangkan, wal ayazubillah min zalik, na'udzubillah min zalik. Ini kita kena tahulah. Itu sebab kita kena berbalik kepada nilai agama itu sendiri. Agama itu satu hal, tapi nilai iman. Nak letakkanlah nilai iman. Saya nak sebut-sebut pasal ayat-ayat Al-Quran dan sebut-sebut pasal hadis-hadis Al-Quran, hadis-hadis Nabi ni, saya tak pandai sangat nak membaca-baca Al-Quran, nak cerita. Sebab saya ni pun saya dengar ulama-ulama bercerita, ya Allah hebatnya orang dulu, macam mana dia punya sahabat-sahabat baginda dulu, macam mana pengorbanan dia orang.
kan, macam mana cara dia orang kan. Siti Hajar masa kelahiran Nabi Ismail tidak ada air, dan Allah perintahkan, Allah cakap dengan Nabi, okey, letakkan Siti Hajar ni di tengah gurun yang panas, pasir, yang tak ada air langsung. Tetapi oleh kerana dia dah pergi, dia pergi lagi ke Safa dan Marwah, dia pergi sana, pergi dari menjerit, tanya mana ada air, siapa boleh tolong, tak apa semua sekali. Tetapi ada imannya pada Allah Ta'ala. Nabi Ismail tendang, Zam-Zam keluar, Zam-Zam. Nak nampak tak? Zam-Zam tu kekal sampai hari ini untuk nak disalurkan pada setiap umat Islam yang pergi untuk menikmati air Zam-Zam. Itu daripada zaman Nabi Ibrahim tu sampai hari ini tak pernah putus air Zam-Zam. Ajaibnya Allah bagi kepada kita. Jadi ini nampak tak? Yang pentingnya apa? Yang pentingnya iman kepada Allah, bergantung harap kepada Allah. Dan kita kena cakap dengan Allah, ya Allah, pada zaman kita ni, ya Allah, aku ni pendosa, ya Allah. Hari-hari aku buat dosa, ya Allah. Aku takut akan neraka-Mu, ya Allah. Tapi aku tak daya nak pergi neraka-Mu, ya Allah. Kan, masukkanlah aku ke dalam syurga-Mu atas syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga atas pertolongan Kau, ya Allah. Kau Maha Penolong, Kau Maha Pembantu, Kau Maha Mendengar, Kau Maha menerima rintihan kami. Ini yang kita nak cakap hari-hari dengan Allah. Allah suka kita bercakap dengan dia hari-hari. Allah suka kita merayu. Allah suka kita minta. Tapi malangnya kita tak minta. Malangnya kita macam, kita dah biasa sangat lah, dah kaya dah ada sikit ni, okey lah, cantik lah ni. Kekayaan tidak menjamin kita untuk masuk ke syurga. Kalau iman tidak ada di dalam kita. Ke mana ya tiba-tiba Datuk hilang dalam. Okey. Allahu Akbar. Tu dia. Tiba-tiba Datuk hilang dalam line live kita ni. Tengah asyik mendengar tazkirah ringkas daripada Datuk tadi. Okey. Kita tunggu admin kita tengok macam mana Datuk boleh masuk semula ke atau. Alhamdulillah banyak betul ya perkongsian yang kita dapat. Kenapa putus Itulah dia. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Saya kata alamak. Kenapa dia putus suddenly? Mungkin dia lain-lain tu saja. Allahu Akbar. Seronok memang mengasyikkan. Saya rasa macam memang petang Jumaat yang penuh berkah ni, bila kita dapat bersama dengan Datuk kongsikan banyak perkongsian sebenarnya yang kita boleh gunakan, jadikan sebagai teladan. Saya pun malu dengan awak, saya malu dengan orang yang menonton ni, saya malu. Saya ni hanya hamba Allah yang kedil, yang kecil, tapi saya ada azam diri saya ada azam untuk nak perbaiki diri saya adalah pendosa. Saya berazam untuk saya menjadikan orang yang sebaik mungkin kepada anak saya, pada cucu saya, pada keluarga saya, pada sahabat saya, pada sekalian umat yang ada. Kalau boleh kita buatlah sebaik mungkin yang ada. Dan yang paling penting sekali, sama macam saya cakap tu lah, solat itu yang paling penting. Kalau kita dapat lihat solat dan kita dapat dengar solat, kita dapat baca solat ni bukan main bagi-bagi gitu je, bukan melalui Jibril yang bagi wahyu, tidak. Solat itu diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad secara langsung. Maknanya penting tak solat ni? Penting. Dan kita berasa bersyukur kepada Allah SWT kerana Allah lahirkan kita di akhir zaman begini. Sahabat-sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling kau sayang, paling kau kasihi? Siapakah di antara? Dia tanya. Sahabat kata, mungkin aku. Ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Rasulullah kata bukan. Yang sana pun sahabat dia pun kata, mungkin yang ini sebab dia ni lebih taat dan lebih iman, lebih lagi nampak kesungguhan dia. Rasulullah kata tidak, bukan kamu. Jadi kalau bukan kami semua, bukan aku, bukan dia, siapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, Rasulullah kata, mereka adalah merupakan umatku di akhir zaman. Kerana pada ketika itu perjuangan mereka keluar ke jalan Allah, mereka berdakwah atas usaha aku ini tanpa ada aku bersamanya.
Sahabat-sahabat yang dengar tu cemburu tau dengan kita ni sebenarnya. Cemburu, sangat-sangat cemburu dengan kita di akhir zaman ni. Tapi kita tak cemburu atas diri kita sendiri. Kita rasa macam kita ringan sangat. Kita rasa okey lah. Banyak lagi Syah kalau kita nak cerita. Ketaatan iman yang dikeluarkan pada ketika kurun Rasulullah dulu. Macam mana iman Rasulullah? Macam mana sahabat-sahabat punya iman? Itu kurun yang pertama dulu. Lepas tu jatuh kepada kurun kedua, kurun dan sahabat-sahabat yang jadi khalifah dan sebagainya. Islam hebat. Masuk kurun ketiga, kurun yang ulama-ulama, wali-wali Allah. Masuk yang keempat, kurun-kurun yang termasuklah macam ustaz dan sebagainya. Kita ni dah kurun yang ke-15. Bila cerita kurun ke-15, makin lama makin iman makin tak ada, makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Orang dulu, ya Allah, tolonglah ya Allah, aku tak dapat makan ya Allah, dah lapar ya Allah. Balik pergi kat masjid semayang 2 rakaat. Sahabat dulu. Balik rumah tanya isteri, macam mana? Gandum ada tak kat rumah? Belum ada lagi. Pergi masjid lagi, semayang 2 rakaat lagi. Berdoa kepada Allah lagi. Ya Allah, makanan dah tak ada ya Allah, gandum tak ada ya Allah. Pergi balik lagi tanya, ada tak gandum kat rumah? Tak ada lagi. Tapi yakin daripada Allah, pergi dan pergi, nangis dan nangis, bercakap dengan Allah. Balik rumah, gandum, tempat kisah gandum tu, gandum keluar tak berhenti-henti. Kalau gandum tu tak ditutup, tak di stopkan, tak di manusia atas kedengar dan izin Allah, tak tutup dan saya gandum tu macam air Zam-Zam sama sekarang. Nampak tak? Iman dan keizinan. Begitu juga dengan ladang sahabat baginda. Kemarau. Air tak turun, hujan tak ada, doa, minta sembahyang 2 rakaat, doa, ya Allah, musim kemarau ya Allah, tanamanku habis ya Allah, tanamanku kering ya Allah, aku mohon hujan ya Allah, gini kan. Doa hujan hanya dekat kebun dia je yang hujan air keluar. Tempat lain tak ada, panas. Itu zaman Rasulullah, zaman sahabat-sahabat baginda. Zaman kita ni dah kurun ke-15. Dah kurun ke-15 ni, can you imagine macam mana iman kita, iman saya, iman yang lain-lain ni, ya Allah. Itu sebab bila kita dengar duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam majlis bayan, duduk dalam majlis taklim, bila kita dengar ada orang cerita ni, kalau kita tak menangis, kalau kita tak menyesal pada Allah, kalau kita rasa kita tak hina di sisi Allah, kita bukan manusia yang sebenar-benarnya. Betul Syah. Betul. Dengar cerita-cerita dia orang ni, ya Allah, takutnya kan. Rasa kita ni, ya Allah, sebesar zarah kita punya usaha pun kita tak sama dengan usaha-usaha zaman Rasulullah dulu, usaha-usaha zaman sahabat-sahabat. Tetapi nampak tak, Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi umat di akhir zaman kita ni. Kita ni lah di akhir zaman yang hidup dalam agama Islam, yang meneruskan usaha-usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ada Rasulullah di sisi kita. Tetapi iman kita, usaha kita buat sebagaimana sahabat-sahabat baginda buat. Itu yang menyebabkan sahabat-sahabat Rasulullah jealous dengan kita ni. Itu pula cerita lagi umat-umat yang dahulu, umat nabi-nabi lain yang masuk syurga kemudian. Ya Allah, Masya Allah. Itulah siapa tak sedar kita dah 1 jam. Bila dah hujung-hujung ni pula ramai follower, ramai yang melihat, tengok view kita ni, viewers Ya dalam Allah. topik ni. Masya Allah. Saya Banyak dah rasa sangat ke macam, saya cakap ni? tak, semuanya yang Alhamdulillah sangat-sangat berguna. Orang kata, yelah, saya sendiri, insan yang kedil ni, orang kata banyak ilmu yang saya dapat belajar. Yang saya dapat kadang-kadang, macam katalah, tak banyak sedikit pun benda tu sampai. Itu yang kita cuba, kita nak, macam pihak Datuk sendiri pun, macam Datuk kata, okey, saya tak baik, saya tak bagus, tapi ilmu yang Datuk ada ni, orang kata ilmu yang Datuk anggap sedikit ni mungkin besar pada kami yang naif ni. Ya Allah. Jadi Alhamdulillah sangat. Saya rasa macam nak pula buat series
Kan sebab kita Betul, sembang-sembang betul. santai Patutnya je. Syah kena Ha, buat siri ni, cantik lah Syah. Panggil yang lain-lain. Alhamdulillah, ha, sekurang-kurangnya ha. melalui dengan usaha Syah ni, orang yang dapat pendedahan yang lebih dekat lagi. Orang lain akan dapat rasa kasih sayang dan cintanya Rasulullah lebih lebih hebat lagi. Dapat menilaikan betapa jauhnya kita dengan Allah. Jadi awak buat benda macam ni, ya Allah, sangat bestnya. InsyaAllah. Ah, Mana tahu nanti kita akan terus buat sebab yalah macam saya kata kalau dulu Datuk tak tahu kalau kita nak dapat ilmu ni kita kena pergi. Kita ya kena betul. pergi ke mana-mana kena keluar especially perempuan lah yang saya nampak. Saya nampak diri saya sendiri. Benda tu menghad bukan tak boleh tapi jadi terhad. Tapi bila dengan adanya secara online gadget-gadget yang terkini ni itulah dia. Macam Orang kata Syah kan, dapat macam Syah dah pergi ke tanah-tanah Ambia. Syah dengan hmm, travel five hashtag travel. Syah Alhamdulillah. ada buat pergi ke Gaza, Palestin. Syah ada Ya. pernah pergi ke Umrah, kan? Hmm. Ini bukan saya nak cerita pasal Syah lah. Tapi Hmm. kita setiap gerak lebih-lebih lagi di tanah Ambia, di tanah memperkembangkan Islam, di tanah yang terkuburnya sahabat-sahabat Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi ni. Syah dah pernah jejak, kan? Kalau kita niat dengan kita dengan tu, itu pun dah dapat pahala sebesar-besarnya, pahala yang seisi dunianya. Tapi janganlah kalau pergi sana hanya jalan macam rombongan, jalan ni penghayatan tu kita tak dapat. Betul. Dan macam mana? Bila penghayatan itu ada, maka Hmm. Allah akan melipat gandakan lagi. Banyak Syah, kalau kita nak cerita banyak. Solat yang paling best sekali ialah solat berjemaah. Ya Allah, kalau nak cerita banyak. Solat berjemaah ni 27 kali ganda yang Allah bagi. Allah. Okey Datuk. Oh, Itulah bukan saya tak nak kata Allahu Akbar. Saya rasa macam syukurnya bila Datuk dapat meluangkan masa ni saya dah rasa macam insya-Allah nanti kita akan bincang ke tepi. Kita PM tepi. Mana tu? Kita boleh buat series pula. Kata itulah alhamdulillah tak nak dah sejam lebih dah. Okey. Kalau biasalah selalunya penutup kalau Datuk buat live mesti okey dia orang request, ada yang request Datuk satu lagu kan betul tak? Tapi dekat page lah tanyalah Ustaz ni kita okey saya dan followers nak request, nak minta kelainan sedikit. Nyanyi juga tetap mengalunkan suara tapi boleh tak sekiranya Datuk mengaji? ya Allah. Ringkas sebelum kita menutup majlis kita pada petang ni. Baiklah. InsyaAllah. Okey, insya-Allah dengan izin Allah, saya nak baca suratul Mulk. Kerana apa, barang siapa yang menjadikan naskah suratul Mulk di dalam dadanya, nescaya naskah suratul Mulk ni akan menjadi lawyer kita ataupun menjadi pelindung kita di alam kubur kelak. Jadi kita cubalah sikap dan kita hafallah suratul Mulk ni, baca selalu. Nak dapat hafalan yang baik kena baca selalu. Dan kena baca, lepas tu record dengar, oh ni suara sendirilah. Lepas tu kita semak balik Quran, oh betul ke tak betul bacaan kita. Macam itulah barulah kita dapat jadi naskah dekat dada kita. Tapi saya tak baca habis lah sebab suratul Mulk ni banyak juga, panjang juga. Saya baca sebahagian je. Betul, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء
الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. Nak lagi ke? إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Nafas pun dah tak cukup. Sadaqallahul azim. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih sangat-sangat. Okey, sampai kita kat penghujung ruangan borak-borak di live page Tanyalah Ustaz kali ni. Semoga banyak manfaatnya dan kebaikan dapat kita kongsikan bersama. InsyaAllah. Okey, sebelum kita berpisah Datuk, ada sepatah dua untuk Datuk titipkan buat followers kita semua, insyaAllah. Okey, saya ingin mengambil kesempatan dekat sini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha yang masih lagi dalam bulan Zulhijjah ini, dan mudah-mudahan kita dapat berkorban. Korbannya senang saja, korbanlah diri kita untuk ke jalan Allah. Pasti Allah akan melipat gandakan lagi pengorbanan kita itu dengan cara yang lebih bermanfaat. Dan sekarang ni pun dah masa asar, dah azan dah, jadi saya mohon diri dan maaf apa saja kesilapan dan kesalahan saya, mahu pun tutur kata yang kurang menyenangkan ataupun apa-apa cerita yang salah, silap, tersalah info dan sebagainya, maafkanlah saya. Cuma saya ni adalah insan yang ingin nak belajar dan belajar lagi, dan insyaAllah kalau siapa yang rasa nak macam saya nak belajar, jom kita belajar sama-sama. Itu lagi hebat. Dan tahniah untuk Syah juga, kerana usaha live page Tanyalah Ustaz ni adalah satu usaha yang sangat baik. Pasti Allah akan melipat gandakan lagi usaha awak ini dengan jalan yang lebih diredainya. InsyaAllah, doa yang baik-baik untuk kita semua, kerana sebahagian daripada doa-doa yang baik-baik ini yang mustajab adalah sebahagian daripada doa-doa orang-orang yang hebat, orang yang ada depan saya, daripada awak semua adalah doa yang dimakbulkan oleh Allah SWT. Oleh itu doalah untuk kita yang baik-baik ini, insyaAllah. Dan akhir sekali, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT agar COVID-19 yang melanda dalam negeri kita, dalam negara kita, di sekeliling kita, jiran-jiran kita, COVID-19 ini Allah angkat dengan seterusnya, dan tak ada lagi lah penyakit-penyakit yang serupa ini melanda dalam negara kita ini. Yang pertamanya, kita nak semualah kena bertaubat. Mungkin kita ada kesilapan kesalahan yang lalu kita lakukan, mana Allah penerima taubat, dan taubat itu adalah satu usaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Itu saja, mohon maaf sekali lagi daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.